Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani. Agenda Awani malam ini terus memberi tumpuan dan juga diskusi kepada musibah banjir dan juga pasca banjir, dan sudah tentu ini masanya untuk kita memberi ruang bukan saja untuk kita melihat kepada sumbangan atau bantuan banjir berapa banyak, siapa yang dah dapat, tetapi ini masanya untuk kita membawa diskusi ini untuk melihat kepada ke arah pengurusan bencana, penyelarasan dan juga koordinasi yang lebih baik. Malah ada beberapa pandangan dan juga pakar-pakar juga berpendapat ini masanya dan juga waktunya untuk kita semua melihat kepada keperluan OGP, iaitu Open Government Partnership, yang mana memperlihatkan ke arah mempertingkatkan hubungan antara NGO dan juga sukarelawan dengan kerajaan. Jadi untuk malam ini, untuk bercakap dan juga berkongsi pengalaman masing-masing, saya tampilkan dua wakil. Yang pertamanya adalah Encik Muhammad Azrai Azhari. Encik Muhammad Azrai adalah Koordinator Operasi Banjiro Squad, dan yang keduanya adalah Puan Siti Hafizah Muhammad Zahrom. Puan Siti Hafizah ni adalah wakil daripada NGI ataupun sukarelawan lah. Saya sengaja kumpulkan dan juga saya gabungkan kedua-dua sukarelawan dan juga NGO ini kerana kalau Encik Azhari ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Abang Rejim. Abang Rejim lebih fokus kepada khususnya melihat kepada misi bantuan banjir di Pahang, manakala Puan Siti Hafizah lebih melihat kepada Selangor. Kita tahu keadaan dan juga situasi semasa agak berbeza kalau dibandingkan kedua-dua negeri ini. Tapi kalau boleh saya nak mulakan dulu dengan Abang Rejim ataupun Encik Azhari. Mungkin boleh dikongsikan kalau saya lihat daripada perkongsian yang dikongsikan oleh Encik Azhari di laman media sosial seperti Facebook, ini sebenarnya bukan kali pertama untuk Banjiro Squad untuk melakukan ataupun menggerakkan misi bantuan bencana melihat kepada bencana banjir pada kali ini. Mungkin boleh dikongsikan, sudah tentu ada sedikit perbezaan melihat kepada cabaran semasa kepada misi bantuan yang digerakkan baru-baru ini. Mungkin boleh dikongsikan sedikit berkaitan dengan perkara itu. Ya, terima kasih Fauzi dan Awani. Banjiro Squad ni telah ditubuhkan sejak tahun 2013 lagi, beroperasi di Kuantan, Bandar Kuantan, dan memfokuskan kepada membantu mangsa banjir di sekitar negeri Pahang lah. Jadi antara kawasan operasi kita yang kita tumpukan, Banjiro Squad tumpukan ni ialah sepanjang Sungai Pahang, bermula daripada Lipis, Raub, Temeloh, Maran, Cenor dan akhirnya ke Pekan lah. Dan di Kuantan juga kita ada Sungai Kuantan. Jadi Sungai Kuantan oleh kerana dia rapat dengan muara laut, maka kesan daripada air pasang surut pun mempengaruhi banjir juga di Bandar Kuantan. Jadi antara inilah dia kawasan yang kami kena tumpukan. Dan pada peringkat awalnya sebenarnya Banjiro Squad ini dipenuhi ataupun dianggotai oleh kebanyakannya jurufoto di negeri Kuantan lah. Jadi apabila banjir maka tiada job foto lah. Jadi semua orang beroperasi sebagai sukarelawan lah. Jadi itu antara kita punya asal usul lah. Dan bagaimana kami beroperasi ini sebenarnya lebih kepada kita cuba buat pengumpulan bantuan awam. Itu adalah satu cara kami. Kami buat pengumpulan bantuan awam di mana kita buat satu pengkalan, iaitu base kami di hadapan Masjid Negeri di tengah-tengah Bandar Kuantan, dan kita gunakan sosial media untuk meminta daripada orang ramai sumbangan-sumbangan mereka berbentuk dalam bentuk seperti makanan ringan ataupun bahan mentah ataupun alat-alat hygiene pack dan sebagainya. Jadi orang awam yang tengok sosial media kita ni, yang follow kita punya Facebook ni lah yang sebenarnya yang banyak menyumbang, dan tak ketinggalan jugalah syarikat-syarikat yang walaupun yang besar dan kecil dan juga di luar negeri Pahang pun turut membantu jugalah operasi kami. Mungkin sebentar nanti saya nak minta bantuan daripada Encik Azhari untuk beri sedikitlah gambaran bagaimana gerak kerja ataupun atur koordinasi oleh Banjiro Squad ni, kerana
dikongsikan sebentar tadi oleh Encik Azhari berkaitan dengan bagaimana mereka berpandukan kepada pergerakan air banjir. Ada peta-peta ataupun kawasan-kawasan kalau dalam map Pahang tu diwarnakan warna kuning, warna merah. Nanti sebentar saya minta Encik Azhari untuk kongsikanlah bagaimana pergerakan air banjir ini ataupun yang dikongsikan oleh Banjir Squad ini membantu dalam atur gerak kerja misi bantuannya. Tetapi saya nak pergi dahulu dengan kepada Cik ataupun kepada Puan Hafizah. Puan Hafizah, mungkin sedikit berbeza misi bantuan yang digerakkan Puan Hafizah berbanding dengan Encik Azhari dengan NGO ataupun gerakannya disebut sebagai Banjiro Squad. Tapi Puan Hafizah saya difahamkan bergerak secara solo. NGI lah katakan, sukarelawan ni mungkin ada cabarannya cukup berbeza, tidak bergerak kumpulan yang ataupun NGO yang ada ataupun ada platformnya tersendiri. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan untuk kali ini cabaran yang dihadapi oleh sukarelawan terutamanya melihat kepada misi bantuan dan juga pasca banjir khususnya di negeri Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Fauzi. Sebenarnya keperluan untuk quick response ni terhadap baik banjir ataupun apa-apa yang bencana yang berlaku di negara kita ni, saya boleh katakan ia sangat perlu. Dia tidak semestinya perlu digalas oleh pihak kerajaan sahaja, dia perlu digalas oleh semua rakyat Malaysia. Dan kita boleh tengok pada situasi sekarang ni, rakyat respons lebih banyak dan orang kata apa, bantuan-bantuan yang diberikan pun juga sebenarnya kita boleh nampak because kita sekarang duduk dalam media sosial kan. Jadi media memaparkan kebanyakannya adalah bantuan daripada rakyat. Jadi saya sebagai salah seorang rakyat yang respons cepat kerana terdapat saudara mara ataupun keluarga kita juga yang terkesan. Jadi apabila banjir ini berlaku, kebetulan saya sendiri berada dalam situasi itu. Tapi alhamdulillah berjaya lepas dan pulang ke rumah. Tetapi apabila melihatkan keadaan itu menjadi lebih teruk, terus kita fikirkan apakah yang perlu dibuat. Dan perkara ini sebenarnya bukannya orang kata apa kena terus tiba-tiba nak jadi NGI, tidak. Dia kena ada pengalaman. So saya boleh katakan saya memang berpengalaman pada banjir 2014 hari itu. Jadi seperti 2014, modus operandi yang saya buat sekarang, saya actually replicate kepada 2021. Dan cabaran dia sebagai NGI adalah support kerana kita punya tim kecil. Dia tak macam NGO kan. NGO dia ramai and then dia boleh mobilize volunteer dengan senang sebab dia are registered. So bila dengan NGI, kita sebagai NGI ni dia berdasarkan kepada trust, kepercayaan kita punya data, kawan-kawan keliling, family members. Dan untuk saya, kami actually bergerak bermula asalnya daripada family members, daripada ayah saya, mak saya dan saya 9 beradik. Semua kami actually berkumpul di Bangi dan kami bergerak menggunakan resources. Setiap kami mempunyai resources sendiri macam mana untuk menggerakkan movement dan juga bantuan banjir ini. So cabaran sebagai NGI adalah dia punya resources dari segi funding, resources dari segi volunteersnya dan resources dari segi kepercayaan sebab kita individu kan. Jadi itu adalah cabaran-cabaran dia lah. Dan satu lagi cabaran yang melihat kepada peranan dan juga sumbangan yang dihulurkan oleh NGO dan juga NGI sukarelawan ini sudah tentu melihat kepada koordinasi, penyelarasan dan juga pengurusan bantuan bencana. Encik Azhari mungkin boleh dikongsikan seperti yang saya katakan ataupun yang kita katakan sebentar tadi berkaitan dengan idea dan juga inovasi dalam pengurusan bencana ini penting. Kalau yang dikongsikan oleh Encik Azhari sebentar tadi adalah berkenaan dengan bagaimana Banjiro Squad menggunakan pergerakan air banjir. Kalau ada di bawah gambar itu dinyatakan maklumat adalah berdasarkan pemerhatian dan juga maklumat orang awam. Jadi mungkin pada waktu ini bagaimana pemetaan pergerakan air ini, pergerakan air banjir ini khususnya di Pahang membantu sedikit sebanyak dalam koordinasi dan juga penyelarasan misi bantuan banjir.
Daripada sebenarnya daripada dulu lagi, banjir ni sebenarnya bukan benda baru lah. Kita dah boleh anticipate pergerakan dia. Benda ni daripada zaman dulu sampailah sekarang kan. Setiap kali banjir sebenarnya dah ada trend dan ada pattern dia. Dan kalau kita tidak gunakan data dan pattern, menggunakan teknologi yang ada sekarang ni untuk anticipate, untuk menjangka apa yang akan berlaku, agak menjadi kerugian lah kepada kita. Jadi apabila kita ada kemudahan teknologi, kita boleh berhubung dengan semua orang, kita boleh koordinasikan bantuan masuk, kita boleh jangka air pergi ke mana, kita boleh dapat maklumat daripada orang awam, kita wujudkan grup Telegram informal kami yang mana kami benarkan hanya share gambar sendiri sahaja, tak benarkan forward kan, hanya boleh ambil video ataupun gambar daripada rumah walaupun sekadar longkang rumah saya dah naik air. Boleh macam tu. Tapi dilarang share maklumat ataupun forward berita news daripada orang lain. Jadi dengan ada koordinasi antara orang awam yang bukan sukarelawan pun, dia sekadar nak memaklumkan kepada kita keadaan semasa. Jadi kita dah boleh nampak dah pergerakan kat mana air tu, banjir tu dah naik ke mana. Dan daripada situ kami wujudkan carta ni lah. Carta kita panggil pergerakan air banjir ni dalam Banjir Squad, dan kami berpandukan pada carta ini untuk bergerak. Dan bila kita bergerak berpandukan carta ni, kita sebenarnya dah boleh nampak historical event, dah nampak dah daripada tahun-tahun dulu, inilah dia kampung yang sama naik, inilah dia kumpulan yang sama naik. Jadi kita simpan data tu. Kita tahu dekat mana PPS dia, pusat pembinaan sementara dia. Kita tahu kalau kampung ni naik, surau mana akan jadi PPS tak rasmi, balai raya mana akan jadi PPS tak rasmi. Kalau kita tahu, kalau jalan ini putus, laluan air mana kita patut lalu. Jadi ini semua benda yang boleh dijangka, historical, dah tersimpan dalam sejarah kan. Dan kalau kita tanya orang kampung, orang-orang mana-mana kampung yang selalu terlibat banjir, mereka dah mahir dengan kawasan kita, khususnya dengan kawasan mereka sendiri, khususnya orang-orang kampung yang dah memang sentiasa dilanda banjir. Mereka tahu jalan mana putus, jalan mana kemudian yang naik dulu, yang surut dulu kan. Kalau tempat ini naik, maknanya tempat sana dah tenggelam, dia tahu. Jadi data ini sebenarnya sangat-sangat penting dan crucial untuk menguruskan bencana macam ni. Jadi bila kita ada data dan kita ada teknologi, kita boleh anticipate. Kita boleh jangka, okey, Temeloh dah naik, Mentakak dah naik, air sekarang dah turun ke mana. Dan sampai Cenor kampung A, kampung B, kampung ni, blok 1 kita ada buat beberapa blok dalam carta kita tu. Jadi kita senang, kalau blok 1 dah pasca, maksudnya blok 6, blok 7 dah start merah, dah naik dah, meningkat dah banjir tu. Jadi berpandukan ini, kita dah boleh tahu kita dah boleh jangka berapa ramai mangsa, apa bantuan yang kita perlukan, rescue, siapa nak masuk, ke mana nak masuk, dengan boat ke, dengan four wheel ke. Dan tahun yang terkini ni, 2 tahun terkini, kami ada guna drone pula untuk tengok laluan air. Sebelum ni kita agak buang masa sikit bila kita nak naik boat, bila kita turun boat dekat gigi air, kita kena fikir laluan mana yang paling selamat. Tapi dengan ada teknologi drone, kita dah boleh riki dah laluan tu. Okey, selok sini boleh sampai tempat yang kita nak pergi kan. Jadi data, historical data, teknologi, bila kita gabungkan dan untuk menguruskan bencana ni jadi satu senjata yang ampuh lah, efisien lah untuk kita bergerak dengan pantas. Macam Puan Hafizah cakap tadi, masa tu penting, dan menguruskan masa untuk dapatkan bantuan segera kan, rescue ataupun untuk bantu restart ataupun recovery ke, semua bergantung pada masa dan kategori keadaan banjir ketika itu. Puan Hafizah, seperti apa yang dikatakan oleh Cik Azhari tadi, inovasi dan juga idea untuk menggerakkan misi bantuan ini berasaskan data dan juga teknologi untuk membolehkan misi bantuan berjalan dengan lebih lancar dan juga sistematik. Tetapi mungkin ada sedikit perbezaan kalau nak bandingkan, kalau banjir itu dia bergerak secara berkumpulan, adalah pembahagian tugas itu boleh dilakukan dengan sempurna. Tetapi bagi bergerak secara solo ni, adakah idea dan juga inovasi yang sama yang dilakukan, ataupun bagaimana nak pastikan koordinasi penyelarasan misi bantuan ni dapat dilakukan dengan baik? Okey, betul. Sebenarnya bila bergerak dengan bila dengar explanation Tuan Azhari itu, Masya Allah, saya impress lah. Memang
bukan level saya lagi lah untuk itu. Tapi sebagai NGI yang saya nampak koordinasi yang penting apabila kita mempunyai database. So memang saya simpan database di mana siapa possible funder saya, siapakah agensi-agensi yang saya boleh contact untuk mohon bantuan dan juga coordination dari agensi kerajaan maupun agensi swasta, dan juga kenalan-kenalan lah. So basically kita punya circle pun very important. Jadi saya boleh katakan database lah. Memang database tu kena simpan. Bergerak daripada 2014 tu memang saya simpan siapa yang saya nak contact, dan bila kita dengan NGI, kita sebagai NGI ni kita tahu yang kita kena tahu limitation kita. Kita tak boleh buat beyond that. So satu lagi kepercayaan. So bila kita coordinate, kita kena percaya kepada kita punya partner. So macam saya, partner-partner saya adalah yang melibatkan transportation, melibatkan yang yang provide funding, yang melibatkan memberikan bantuan-bantuan yang diminta, dan juga mereka-mereka yang saya contact untuk mobilisekan diorang pergi ke tempat-tempat bantuan. Jadi seperti saya rasa modus operandi Azrai untuk transportation tu pun sama. Saya mobilisekan tim-tim 4x4. Diorang memang ready. So basically dan juga diorang juga adalah informer saya yang memberikan maklumat ada kawasan yang tidak dijangkau lagi, ada kawasan yang tak memberi yang tak dapat diberikan bantuan lagi. Dan untuk kali ini saya rasa satu lagi adalah kerjasama setempat daripada masyarakat, daripada fasiliti yang ada. Jadi saya maklumkan macam tempat saya ni di Bangi, saya dapat surau. So surau memainkan peranan untuk jadikan base pengumpulan dan juga penyerahan pengagihan. Dan untuk kawan-kawan yang lain, diorang akan datang untuk bantu. So basically coordination lebih kepada macam saya coordinate untuk mendapatkan volunteer untuk bergerak keluar dan mendapatkan informasi. So for me, informasi adalah penting supaya kita tak redundant dengan NGO-NGO yang lain. Jadi saya memang ada repo juga dengan NGO-NGO yang lain. So saya tahu kat mana dia orang bergerak supaya saya tak redundant pergerakan kami. Kalau saya tanya soalan ini kepada kedua-dua tetamu pada malam ini, mungkin ia mengundang sedikit perbezaan pandangan. Ada yang mengatakan tentang banjir 2021 yang melanda beberapa buah negeri kebelakangan ini. Ada yang mengatakan ia adalah banjir, disifatkan sebagai banjir terburuk. Tapi ada beberapa pihak juga mengatakan kalau di Pantai Timur itu setiap tahun banjir. Mengapa ia disifatkan sebagai banjir terburuk? Malah ada yang menggeser dan juga menyatakan banjir 2021 yang melanda sekurang-kurangnya 7 buah negeri ini sebenarnya membuka mata bagaimana tahap pengurusan bencana di tahap kerajaan persekutuan misalnya. Mungkin pada waktu ini Encik Azhari mungkin boleh kongsikan ke arah koordinasi penyelarasan dan juga pengurusan bencana yang lebih baik. Ada yang mengatakan dan juga mendesak ini masanya dan juga keperluannya untuk kita melihat kepada OGP, Open Government Partnership, yang mana mengarahkan hubungan dipertingkatkan antara komuniti yang mewakili masyarakat seperti NGO, seperti Banjero dan juga sukarelawan seperti Hafizah, dan juga hubungan bersama dengan kerajaan untuk menggerakkan pengurusan bencana ini. Mungkin pandangan dahulu daripada Encik Azhari sebelum saya ke Encik Hafizah, Puan Hafizah. Baik, Encik Wazir, terima kasih. Berkenaan konsep open government kan, open government partnership ini sebenarnya adalah idea yang sangat baiklah. Dan untuk Banjero sendiri kami sebenarnya banyak usaha sama dengan kerajaan sebenarnya. Dan macam Banjero Squad sendiri memang kita panggil apa, yang jabatan kerajaan seperti Majlis Keselamatan Negara Negeri Pahang, mereka tahu kewujudan kami maklum kepada mereka, dan kami juga dapat sokongan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Pahang sendiri. Walaupun kami ni hanyalah orang awam sahaja, tapi kerajaan Negeri Pahang alhamdulillah mereka guna. Itu yang penting sekali. Apabila kerajaan negeri rasa mereka perlukan kita,
Dia ada sedikit perbezaan. Kalau kerajaan negeri ataupun kerajaan federal, dia rasa tak perlu, dia rasa dia gagah atau dia nak buat sendiri, itu problem. Tapi selagi kerajaan negeri rasa mereka perlukan kita, perlukan kami, maka koordinasi di peringkat bawah akan berlangsung. Contohnya macam banjir baru-baru ni, yang berlaku baru ni di negeri Pahang, kerajaan negeri ada PKOB, di mereka pengurusan bencana mereka sendiri, mereka ada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menguruskan PPS dan sebagainya. Tapi sebelum mereka dapat deploy, kita tahu kerajaan dia ada dia punya birokrasi, dia ada dia punya red tape dia, blue tape dan sebagainya untuk mereka keluar, untuk mereka deploy sesuatu. Dia sangat berbeza dengan kami macam NGI, macam saya dengan Puan Hafizah ni sangat berbeza. Kita boleh sekelip mata kita boleh buka saja kan. Jadi kita faham kekurangan kerajaan di situ dan kerajaan faham kelebihan kita di situ. Jadi apabila dua keadaan ini masing-masing faham memahami, yang penting ialah jangan ada restriction. Itu. Betul. Kalau kita dapat buang restriction ini, kan ada orang yang tak mau. Ini mesti kerajaan saja, ataupun ada pihak NGO atau NGI cakap, jangan, kita jangan terlibat dengan kerajaan. Ini kita saja. Itu susah. Bila kita sendiri yang buat border itu, sempadan tu, maka dia akan jadi susah lah. Dan yang menjadi mangsa ialah mangsa banjir itu sendiri. Jadi sekiranya kita buang ini, kita buang border ni dan kita faham, kerajaan faham, okey, NGO, NGI ni nak bergerak sekarang. Mereka boleh deploy sekelip mata. Dalam masa 1 atau 2 hari sementara kerajaan nak menguruskan dengan lebih efisien, dengan lebih bagus dan lebih cemerlang daripada NGI dan NGO ni, kita NGI dan NGO ni masuk untuk bagi support sementara untuk survive 1 atau 2 hari. Inilah saya rasa macam mana Puan Hafizah buat dan Banjirus Squad buat. Kita masuk untuk support 1-2 hari, bukan untuk support seminggu, bukan untuk support dia setiap kali makan, tapi at least dia dapat survive sampailah bantuan kerajaan datang. Jadi kalau kita faham ada mutual understanding ni antara dua pihak ni, maka seronoklah semua orang kan. Dia yang menjadi masalah dia ialah bila ada orang yang nak, tak boleh. Ini mesti kerajaan punya dia sampai. Ataupun NGO pun cakap, ini tak boleh. Kita NGO kita jangan terlibat. Susah lah. Dia jadi susah sebab ada je. Walaupun kita tahu ada banyak NGO, NGI yang bergerak seluruh Malaysia dalam bila-bila masa macam ni. Sebenarnya claim kredit ni ialah satu peperangan internal yang besar sebenarnya kan. Claim kredit. Jadi dia nak claim dia kan. Jadi selagi kita rasa kita nak ada tanda nama kita dekat situ, itu akan menjadi satu benda yang menjadi penghalang lah, batu penghalang yang besar lah antara dua-dua belah bahagian pun. Puan Siti Hafizah, sesuatu yang sukar untuk kita nafikan bahawa bila mana kita melihat kepada banjir 2021 ini, ia cukup membuka mata ramai pihak yang mana yang begitu skeptikal tentang peranan dan juga sumbangan yang dilakukan oleh NGO dan juga NGI ini. Puan Siti juga pernah maklumkan sebentar tadi berkaitan dengan bagaimana misi bantuan yang pernah dilakukan ataupun yang pernah dijalankan oleh Puan Siti sendiri pada tahun 2014 diguna semula, diaplikasi semula pada tahun 2021 ini. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan OGP Open Government Partnership ini. Untuk tempoh dalam seminggu ini, apa sebenarnya iktibar yang kita terlepas pandang khususnya bagi sukarelawan ataupun mereka yang bergerak sebagai NGI ini dalam mana melihat kepada misi bantuan bencana banjir? Okey, baik Tuan Fauzi ya. Satu perkara yang saya ambil iktibar, saya sendiri melihat ya, apabila koordinasi dibuat tanpa ada a proper communication di antara kerajaan, NGI, NGO dan juga kawasan yang terlibat, ataupun komunikasi tu dia tak sampai. Jadi bila komunikasi tak sampai, dia tiada authority yang kira macam yang menjadi bahan rujukan. Siapa kita nak pergi, di mana tempat nak tuju, adakah bantuan-bantuan yang telah disampaikan tu sampai, ataupun di mana lagi kawasan yang terkesan. So di situ saya nampak agak lacking lah pada isu banjir, terutamanya yang di Selangor lah. Saya tak dapat nak bandingkan di Pahang. Jadi satu di Selangor saya nampakkan komunikasi. Dan untuk support ni saya tak kata
di bawah peringkat orang kata apa working force ni tak bercollaborate, tidak, tetapi at the higher level. So bila ada higher level kita ada nampak kepincangan ataupun sedikit miscom ke ataupun apa, dia tak nampak coordination yang kata apa going to the right direction ataupun in the one way direction, di bawah ni dia hilang tau, dia macam hilang tujuan. Sama juga macam kami untuk bergerak juga. Jadi kami pun I am blessed, saya rasa saya bersyukur sebab coordination saya support daripada PDRM, IPK Selangor. Tetapi apabila macam NGO yang lain yang tidak mendapat sokongan ataupun tak tahu macam mana medium untuk pergi kepada agensi-agensi kerajaan yang boleh membantu ataupun untuk coordinatekan the right information, itu akan jadi satu masalah. Itu yang kita boleh nampak masalah-masalah yang berlaku di lapangan sendiri, di mana lambakan makanan, lambakan bantuan yang disalurkan, tetapi kita tetap dengar tak sampai. Tetapi bila kita pergi di lapangan, kita boleh tengok bertimbun-timbun bahan bantuan, bahan makanan yang dah basi. Jadi kat situ saya nampak ada sedikit improvement yang boleh kita improve lah untuk bencana banjir yang akan datang. Dan macam Tuan Azrai kata, banjir ni memang semua tahu, memang semua akan face it lah. So you like it or not, tahun depan ataupun next round kita hanya perlu perkemaskan gerak kerja dan juga koordinasi antara government, NGO, NGI dan juga agensi corporate. Agensi corporate juga penting sebab agensi corporate ni adalah memainkan peranan di mana mereka membantu dari segi CSR, di mana saya juga sendiri bekerja daripada CSR side. Jadi kita faham keperluan untuk membantu kerajaan. Saya cakap kita tak boleh depend atas kerajaan 100% sebab faktor funding, faktor banyak benda, red tape and what not. Tetapi di situlah kita perlukan gabungan kerja. So open government konsep ni saya sangat setuju dan sebenarnya ia sudah berlaku. Tetapi dia tidak diselaraskan secara menyeluruh at the higher level. Open government partnership ni sebenarnya memang dah berlaku sekarang dan sebenarnya sudah I think a few years sudah nampak dah sebenarnya dia punya aktiviti-aktivitinya. Cuma saya harap acknowledgement kepada open government partnership ni akan lebih lagi lah lepas ini. Okey, saya sebenarnya hanya tinggal lebih kurang dalam 2 minit yang terakhir dalam diskusi yang berbaki ini. Mungkin pada minit-minit yang akhir ini mungkin boleh dikongsikan buat Encik Azari dan juga Puan Siti Hafizah berkaitan dengan kita bergerak ke hadapan. Kita tahu ada juga keadaan dan juga kita berwaspada dengan gelombang baru, gelombang kedua, gelombang ketiga. Kita melihat kepada pasca banjir. Apa yang diharapkan khususnya buat NGO dan juga NGI? Kau boleh dimulakan dengan Encik Azari sendiri. Baik, saya berharap sebenarnya lepas ni apabila kalau untuk kita moving forward bergerak masa depan, antara cabaran yang kami hadapi paling susah ialah dalam nak mengenal pasti berapa jumlah sebenarnya mangsa dekat satu-satu pusat banjir ataupun sama ada rasmi atau tak rasmi lah. Ini kerana sistem kita, sistem yang sedia ada ni mereka gunakan satu sistem daftar. Jadi kadang-kadang untuk mangsa ni claim bantuan, untuk mangsa ni claim bank dan sebagainya untuk report polis, mereka perlu sahkan pendaftaran mereka di pusat banjir. Tapi masalah sekarang ni, ada pusat banjir yang perlu mereka daftar tapi tak perlu mereka duduk pun. Mungkin rumah mereka naik air setengah kaki ataupun mungkin cecah 1 inci je dalam rumah mereka. Mereka masih lagi boleh datang dan pergi ke kedai. Kan? Masih boleh pergi kedai mamak, lepak di mall dan sebagainya. Tapi apabila mereka boleh kita guna sistem ni, maka pendaftaran mereka itu masih kekal di pusat banjir. Jadi hasilnya bila saya ataupun Puan Hafizah, contohnya kami NGO ni, kita call, kita tanya berapa mangsa sebenarnya. Nombor yang tertera adalah contohnya 300 atau 1000 orang keluarga di sana, 1000 orang di pusat banjir itu. Tapi hakikat sebenarnya hanya ada 50 orang atau 20 keluarga saja yang betul-betul tenggelam. Jadi apabila kita hantar bantuan dengan nombor asal tu, maka jadilah lambakan bantuan, tak tentu, pembaziran dan sebagainya. Especially bila peringkat awal banjir, masa waktu bantuan kerajaan ataupun dapur di pusat banjir belum establish lagi, kita hantar pack makanan siap masak ni. Kadang-kadang datang kita dengar ada 500 tapi sebenarnya ada 100. Hantar 500 pack, 400 pack lagi tak ada orang makan. Dan sudahnya membazir macam tu saja kan.
Ini benda yang paling kami perlu uruskan lah. Saya percaya Puan Hafizah pun ada masalah yang sama. Dan saya rasa cadangan saya untuk kerajaan, kalau kita dapat tengok balik sistem ni, dan kita cuba asingkan dua pendaftaran ni. Satu, pendaftaran mereka mangsa yang betul-betul ada dan duduk di pusat banjir, dan satu lagi ialah pendaftaran mangsa yang untuk urusan klaim dan sebagainya. Jadi ini lebih memudahkan NGO dan NGI untuk beroperasi lah bila kita dapat tahu dan bantu kerajaan lah. Puan Siti, kurang daripada seminit ini apa yang diharapkan bergerak sebagai sukarelawan khususnya kita melihat kepada pasca banjir? Saya rasa adalah satu lagi adalah koordinasi dari pihak PPS tu sendiri. Pusat pengumpulan masa banjir, ada tempat yang sangat proaktif di mana dia akan update siapa berapa keluar, berapa masuk, apa yang keperluan yang diperlukan. Jadi ada juga kawasan yang dia tak ambil, dia hanya menyiapkan tempat tetapi tiada anggota yang untuk untuk aktifkan orang kata apa, informasi ataupun dan juga coordination di dalam PPS tu sendiri. Jadi coordination among PPS tu juga sangat penting sebab kami sebagai NGI bila kami nak pergi ke PPS itu yang jadi lambakan. Tetapi ada juga PPS sebab stigma dia sekarang adalah PPS jangan pergi sebab PPS dah penuh. Banyak sangat barang-barang. Tetapi ada PPS yang kami jumpa tak dapat bahan bantuan pun. Tak terima pun sebab tak ada diwar-warkan ataupun diberitahu keperluan-keperluannya. Jadi saya rasa coordination ataupun satu database yang perlu di mana kerajaan siapkan berapa pusat-pusat PPS ni kena update. Berapa everyday, berapa mangsa yang diterima masih lagi tinggal, berapa mangsa yang sudah keluar. Itu tu sangat penting lah, sangat-sangat penting sebab ada juga family yang dah duduk, dia siang dia balik rumah untuk kemas, malam dia balik di PPS. Tapi bila siang lambakan-lambakan makanan di PPS sebab dia orang tak dapat ambil sebab dia orang balik di rumah. So benda-benda macam tu pun kita kena tengok jugalah. Jadi itu yang saya pentingkan dan juga satu lagi adalah koordinasi dan di mana acknowledge NGO, NGI yang nak bekerjasama sebab tak semua NGO dan NGI yang menolak kerajaan. Kami sebagai pemudah cara untuk kerajaan reach to the rakyat dalam masa kekangan yang macam Tuan Azrai cakap tu. Dalam pada masa untuk menyelesaikan birokrasi dan red tape tu, kami sebagai pemudah cara untuk sampai ke rakyat. Tapi kami tak boleh bertahan lama. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti Hafizah Muhammad Zarum, sukarelawan, dan sebentar tadi adalah Encik Muhammad Azri Azari. Encik Azri adalah koordinator operasi Banjir Squad yang mana kedua-dua tetamu membincangkan dan juga berkongsi pengalaman dan mana menggerakkan secara keseluruhannya melihat kepada koordinasi dan juga penyelarasan misi bantuan banjir. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda awal ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.